dalam apa tu naskah syarahan Syekh Ahmad Palampur, dia matan sebenarnya wa'lam anna lit tauhidi arba'a maratiba. Kalau kita nak baca anna lit tauhidi arba'u maratiba boleh baca juga kan. Nah, lit tauhid kita kata jadi sebagai apa? Dia panggil di bawah sini ni lit tauhid arba'a maratiba, ni arba'a maratib mudhaf ilaih itu jadi khabar apa tu isim muakhar daripada isim inna, dan lit tauhid itu jar majrur adalah apa tu khabar muqaddam. Bahawasanya bagi tauhid ada 4 martabah atau 4 pembahagian. Ihdaha, pertamanya hasru wujubil wujudi fihi ta'ala. Wujubil wujud, kewajipan kewujudan yang wajib hanya Allah Ta'ala, fala yakunu ghairuhu wajiban. Wathaniyatu, yang keduanya hisru, maknanya hisr ni lingkungan. Nah, lingkungan selalu guna hasar sebagai kubu, lingkungan. Khalqil arshi was samawati wal ardi wasairi jawahiri fihi ta'ala wa hatanil martabatani lam tabhathil kutubul ilahiyyatu anhuma walam yukhalif fihima musyrikul arabi walal yahudu walal nasara balil qur'anul azimu nasun ala annahuma minal muqaddimatil musallamati addahum. Yang pertama wajibul wujud Allah, dan yang kedua khaliqiyah wal malikiyah. Ringkasan dia sebut ni khalqil arsy was samawati wal ardi wasairil jawahiri fihi ta'ala. Dua-dua ni wajibul wujud dan juga khaliqiyah malikiyah, tidak ada satu agama di muka bumi menyalahi atau menjanggahi. Walam yukhalif fihima musyrikul arab, sekalipun orang musyrikin Arab Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya pun mereka tidak memungkiri akan dua bahagian tauhid ni. Sebab itu mereka juga orang yang mendakwa sebagai ahli tauhid. Nahnu na'taqidu bidinil hanifiyah. Ini dakwaan orang-orang musyrikin Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Sebab itu kalau kita ingat kepada sirah, ketika baginda Nabi SAW datang untuk Fatah Mekah, kan, bila masa datang untuk Fatah Mekah, antara orang yang kuat dalam menentang baginda Nabi SAW adalah anak Abu Jahal. Siapa? Ikrimah. Ikrimah ni dia antara kepala pengah. Oleh kerana satu, dia ayahnya terkorban ketika peperangan Badar, tahun kedua selepas Hijriah. Jadi bila ayah dia meninggal terkorban, dia atas dasar nak balas dendam dengan lain-lain sebagai orang-orang utama, memainkan peranan utama dalam segala ghazawat dan dalam segala suriyat. Sama ada ghazawah atau suriyah tu, mereka memang antara dipanggil mastermind. Antaranya Ikrimah. Bila datangnya baginda Nabi SAW dapat Fatah Mekah, dia lari nak naik kapal. Isteri dia kata pujuk dia tak payah, Muhammad orang yang baik. Kan, bacalah sirah, sama ada Ar-Rahiqul Makhtum ke, Syekh Khudari dalam sirah Nurul Yaqin ke sebagainya. Jadi isteri dia pujuk, pun dia tetap pergi. Bila naik kapal sampai di tengah lautan, gelombang ombak yang kuat. Ketika tu bermula dia minta dengan Lata, Uzza sebagainya lah, kan, antara nama-nama Tuhan yang mereka jadikan sebagai perantaraan. Orang musyrikin Mekah tak sembah berhala. Itu sebab kita ngaji kan, orang musyrikin Mekah dia bukan sembah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah pun, dan Allah mengabadikan kata-kata mereka, illa melainkan liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nak buat satu cara untuk menghampirkan dengan Allah, gunakan perantaraan. Zaman lah ni orang panggil kabel. Ada kabel je boleh guna, ada kabel tak boleh guna pun. Saya nak mari kabel kuat kau mari.
timbalan menteri bagi surat sokongan. Sebab kenal kan, kita 12 tahun duk kenal. Saya duk kuliah di Kuala Terengganu, di Duyang Burung tu, tempat apa, ahli parlimen Kuala Terengganu sekarang, Datuk Haji Hamzah. Lama dah kenalnya, dia pengurusi surau. Nah, surat sokongan dia mesti kan, timbalan menteri vaksin kan. Jadi walaupun dia kuat punya sokongan, tak jadi kok, tak makan. Kes lainnya kena kita dah mari dengan alasan nak keluar walaupun tak dapat MTP, bagi tahu nak iring pelajar, ni ayah pelajar pun ada. Alhamdulillah ala kulli hal khair. Dua bahagian tauhid ni tidak dikhilafi oleh musyrikin Mekah, Yahudi, Nasara, bahkan Al-Quran telah menyatakan nas yang mana diterima pakai. Sebab antaranya ayat tadi lah, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Baik. Wathalisatu hisru tadbiris samawati wal ardi wa ma bainahuma fihi ta'ala. Hisr dalam bab pentadbiran, atau dalam ringkasan kita kata mudabbir wa mutasarrif. Kita Al-Aimah sekejap lagi saya baca. Kita nak buat kait ambian ni dulu lah. Jadi yang ketiganya tadbir, iaitu mudabbir mutasarrif. Dan pertama tadi wajibul wujud, yang kedua khaliqiyah malikiyah, yang ketiga mudabbir mutasarrif, warabi'atu, dan yang keempat annahu, bahawasanya la yastahiqu ghairuhul ibadatah, tidak berhak selain Allah untuk diibadatkan. Wahuma, dan kedua ini mutasyabikatani mutalazimatani lirabatin tabi'iyyin bainahuma. Jadi ketiga keempat ni saja yang tidak ada khilaf di antara orang-orang musyrikin Yahudi Nasara. Timbulnya khilaf dalam masalah syirik dan tauhid adalah dalam pembahagian ketiga dan pembahagian keempat. Pembahagian pertama, kedua tak ada masalah. Allah wajibul wujud, tanyalah Nasara ke Yahudi ke musyrikin Mekah, tak ada masalah. Dan masalah khaliqiyah, penciptaan, hak cipta, Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai pemilik ciptaan pun tidak ada di kalangan musyrikin Mekah menyanggahi ataupun mengkhilafi perkara tersebut. Sebab tu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang perkara ini. Adapun masalah ketiga dan masalah keempat ini separuh-separuh. Masalah ketiga, orang musyrikin separuh terima dan separuh tak terima. Mudabbir dengan mutasarrif ni separuh, dan yang keempat pun adalah separuh. Oleh kerana yang ketiga separuh, yang keempat pun jadi separuh. Maksud separuh macam mana? Dia kata hak urus tadbir ni dia guna akal. Itu sebab agama, terutama tauhid dan juga bab akidah, tak boleh guna akal, tak boleh guna kias. Nak qiyas dalam masalah furu' syariah boleh, dalam usul syariah tak boleh pakai. Jadi antara qiyas mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala seperti mana raja yang memerintah. Raja ni dia memerintah, tetapi dia ada orang-orang dia. Dia ada wakil-wakil dia. Kalau kata ada kawasan district officer, DO ke apa, OSO ke sebagainya, dia ada orang-orang yang akan menjalankan tugas dia sebagai wakil dia. Jadi orang-orang ni kita boleh akan dapat nanti dia ada dalam perbincangan masalah syafaat terbagi pada 3 jenis syafaat. Dia bukan semua syafaat boleh, kan? Daripada 3 jenis hanya satu syafaat yang yajuz, harus. 2 jenis syafaat lagi tak boleh guna pakai, dan itu yang telah disalahguna oleh musyrikin Mekah. Jangan sampai kalau kita tak belajar, kita akan guna nama syafaat, sedangkan syafaat yang diguna pakai itu adalah ghair adami jawaz, tak dibolehkan. Kerana itu yang telah disalah gunakan oleh musyrikin Mekah. Sebab tu bab akidah ni bab isu utama, pokok. Dalam masalah furu' ni kadang-kadang ada ikhtilaf, ada tempat-tempat atas dasar-dasar 40 kaedah syariat kan, dalam kaedah usul. Antaranya bila dalam keadaan tertentu ad-darurah tubihul mahzurah. Time sebenarnya tak boleh darurat ni, boleh. Benda yang dilarang pun boleh. Dalam furu' syariah, usul syariah tak boleh. Baik.
Jadi dalam bab ketiga mereka guna akal, qiyas akal, bahawa seperti mana raja atau pemerintah besar dia ada wakil-wakil, maka kuasa dia turunkan sebahagian kepada wakil-wakil mengikut kapasiti. Contohnya untuk satu-satu daerah ni district officer ni kan, DO dia boleh buat. Dalam sebahagian urusan ni tak perlu kata ada masalah ni nak bawa naik kepada menteri ke, tak perlu. Sebab apa? Dia ada kawasan dia ada bahagian dia, dan dia ada autoriti dia. Jadi seperti mana pemerintahan dunia, seperti tu mereka musyrikin Mekah telah qiyas, dan qiyas ma'al fariq, qiyas yang tak boleh guna, qiyas yang salah. Dia qiyas seperti mana pentadbiran pemerintah ada wakil dia, maka mereka juga qiyas bahawa Allah Ta'ala pun adalah orang-orang yang rapat, sama ada di kalangan malaikat, jin, nabi, orang-orang soleh. Sebab itu 360 sekeliling Kaabah tu sebahagian besarnya adalah ruh orang soleh. Maknanya asal orang soleh dia pun bentukkan, lembagakan, letak. Kalau macam Lata Uzza bukan soleh. Soleh itu hak jahat. Dua orang lelaki puan nak buat zina dekat Kaabah, Allah jadikan batu. Itu asal kisah Lata Uzza. Tapi itu pun dia letak sebagai bila tengok tu kena ambil berhati-hati, berjaga-jaga, jangan buat maksiat. Sebab apa? Ni Allah Ta'ala jadi batu. Tu antara ada juga macam tu. Selain pada tu lain-lain bab lah. Jadi dia orang bagikan ni bahagian itu pun baik dalam pengurusan tadbir kan, mudabbir mutasarrif Allah ni, dalam pengurusan dia pentadbiran atau urusan ni terbahagi kepada dua jenis urusan. Satu dia panggil tadbir umurul haqir, dan yang kedua tadbir umuril izam. Umurul izam ni perkara besar, umurul haqir perkara kecil. Dalam pentadbiran mudabbir Allah, mutasarrif Allah ni, dia ada dua pembahagian tadbir, mudabbir umuril izam dengan mudabbir umuril haqir. Jadi dalam umurul izam 100% orang musyrikin Mekah tidak menjanggahi, tidak khilaf dengan agama bawa. Maknanya dia terima 100%. Masalah umurul izam semua hak Allah Ta'ala. Hanya umurul haqir saja Allah Ta'ala sabkan kepada, seperti mana dia kata sab kepada DO tu, pemerintah, menteri bagi pada DO, macam itulah Allah Ta'ala bagi kepada sama ada orang soleh ke, malaikat ke, atau rasul ke, dan lain-lain. Jadi mereka qiyas tu untuk umurul haqir saja. Sebab tu umurul izam tak timbul. Dia pun masalah tu pun dia tak timbul umurul izam. Dalam bahagian pecahan yang keempat, tidak berhak selain Allah untuk ibadat, ataupun dengan kata lain uluhiyah wal ma'budiyah. Tu kalau kita pecah keempat tadi, pertama wajibul wujud, yang kedua khaliqiyah malikiyah, yang ketiga mudabbir mutasarrif, dan yang keempat uluhiyah wal ma'budiyah, hak sembahan, hak ketuhanan Tuhan Allah tu hanya untuk Allah. Jadi oleh kerana mereka dalam mudabbir, pentadbiran ni dia bagi dua, umurul haqir dengan umurul izam. Dan umurul izam memang mereka hanya kata pada Allah Ta'ala saja. Umurul haqir yang Allah bagi sabkan kepada orang-orang yang dia rapat, orang-orang yang dia dekat, nabi, malaikat, jin, dan lain-lain. Sedangkan semua tu dinafikan oleh Allah Ta'ala. Sama ada umurul haqir ke, umurul izam ke, Allah Ta'ala nafi dalam Al-Quran. Sebab tu dalam Al-Quran ni asal adalah litauhid. Kami mengaji sistem di Uban 8 tahun pengajian. Pada pengajian kita di sana adalah orang aliran Maturidiyah. Kita guna kitab aqaid Nasafiyah kan. Aqaid Nasafiyah tu hanya diajar pada tahun ke-6 BA sahaja. Tahun awal tak ngaji. Saya mula-mula mikir kok, macam mana ni, sedangkan akidah ni benda asas, tapi tak ngaji. Cuma dalam sistem di Uban, kita di tahun 2 tafsir juzuk ammah, tahun 3 tafsir 9 juzuk akhir, 20-29, kemudian tahun 4 10 juzuk tengah, dan tahun 5 10 juzuk awal.
tahun 6 Jalalain, tahun 7 Baydawi. Itu sukatan tafsir. Rupa-rupanya bila saya pergi daurah tafsir, kami pergi daurah, kami punya Syekh Mufti Muhammad Jajarwi, dia sanak dia daripada ayahnya Mufti Abdul Ghani Jajarwi, ayahnya ambil sanak daripada Ghulamullah Khan, dan juga Ghulamullah Khan ambil daripada Husin An-Nilwi. Husin Ali. Husin Ali ni antara pelopor yang buat daurah tafsir di kawasan Indo-Pak. Jadi awak boleh cari lah. Boleh cari, tengok pengajian-pengajian tafsir, terutama yang kita bawa daurah tafsir ni selama 12 tahun dah. Abang ipar saya bawa di Besuk, telah buat 12 tahun di Pondok Laluk tu, selama 12 tahun dah siri-siri pengajian tafsir 2 bulan, rumusan daripada 40 jenis tafsir. 40 tafsir punya rumusan diajar dalam tempoh 2 bulan. Jadi hak tu rakaman dalam telegram beberapa tahun ada, nanti boleh kita kongsi supaya awak ada masa cuba dengar. Sebab dia ada istilah kita dalam pengajian tafsir kita, daurah kita ni, kita ada 18 istilah. Kena faham 18 istilah tu dulu, dan semua yang saya bagi tahu ni semua ada dalam istilah-istilah tafsir. Kan, apa tu tentang umurul izam, umurul haqir, syafaat terbagi kepada 3 jenis syafaat sebagainya, tu semua ada perbincangan. Baik. Jadi hak yang ketiga tadi, umurul izam, memang dia tidak khilaf. Dan masalah keempat, ubudiyah wa uluhiyah wal ma'budiyah pun hanya dia ambil yang separuh. Dia panggil separuh yang mana diberi, dia kata Allah Ta'ala bagi sabkan tu, maka untuk tu juga Allah Ta'ala bagi untuk kita boleh bagi sembah. Tapi sembah dia pun kadang dia tahiyatan, sebagai penghormatan je, bukan sembah sungguh-sungguh pun. Sebab itu kita boleh tengok dalam Al-Quran surah tentang kisah jin di zaman Nabi Sulaiman, bahawa jin ni bukan tahu ilmu ghaib. Jadi orang duk bagi tahu jin tahu ilmu ghaib tu, dia panggil lebong, tipu belaka. Jin sendiri tak tahu ilmu ghaib. Orang duk buat bomo ke apa semua tu. Sebab apa? Jin yang berkhidmat dengan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman macam mana Allah Ta'ala ambil roh dia? Dalam keadaan berdiri, sedang memerhati. Jin buat kerja, dia bertungkak, lepas tu anak-anak makan tungkak dia. Lepas anak-anak makan, repuk tungkak, baru jatuh. Jin bila tengok, Allah, dia kata Nabi Sulaiman mati lama dah, dia kata. Kalau kita tahu, lama dia tak payah buat kerja. Dia buat kerja sebab dia menganggap bahawa Nabi Sulaiman masih hidup. Kalaulah jin ni tahu ilmu ghaib, dia tak buat dah. Walau Nabi SAW sendiri pun menafikan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalaulah aku pun tahu ilmu ghaib, pasti aku akan memperbanyak benda molek-molek belaka. Dan Nabi SAW sendiri pernah kena sihir. Dua asbabun nuzul daripada surah terakhir Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, tu menceritakan tentang kisah Nabi kena sihir. Sebelah helai rambut yang telah disihirkan, dimantrakan oleh seorang ahli sihir Nafathat tu, ahli sihir Yahudi, di sebelah lain. Sebab itu surah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, jumlah dia adalah 11 ayat. Setiap satu ayat bila Nabi SAW baca, setiap sihir-sihir mantra yang dibaca putus satu demi satu. Sebab itu bermula daripada Nabi kena sihir tu, dan jadi menjadi satu sunnah, sebelum setiap kali nak tidur, Nabi akan letak 2 tangan, taffa ala yadih, dia akan selepas dia baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dia akan dia akan buat seluruh tubuh sampai wafat Nabi. Nabi sendiri pun kena sihir. Nabi sendiri pun tak ada ilmu orang duk ngaji silat. Kita zaman pondok dulu kami ngaji silat, belajar tempur tanpa senjata, TTS. Kita belajar tempur tanpa senjata, ataupun nama lain silat tu silat harimau berantai. Kami belajar dari pondok lagi dulu. Antara lainnya kita nak belajar tu supaya tok guru ni turun kita ilmu khabar. Sebab apa? Nak jihad fisabilillah. Baca-baca sirah, Nabi pun tak khabar. Maknanya kekhabar ni bukan sunnah, ghairut tasyri'i, benda berlawanan sunnah. Khair. Jadinya baik, habis 4 pembahagian tentang pembahagian tauhid. Rumusan dia situ ialah di dalam Al-Quran. Allah awak buka Al-Quran,
dalam Al-Quran ada naskah Quran tak situ? Mana-mana? Ada? Boleh ambil satu tak? Okey. Dalam Al-Quran berapa orang hafiz Quran sini? Kena ngaku lah. Tak cik tak ngaku. Berapa orang hafiz Quran? Tak ada ngaku Quran? Bagus. Dalam Al-Quran, surah yang dimulai dengan Al-Fatihah ada berapa surah? Teka. Pertama dalam Al-Quran surah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah. Yang kedua surah apa? Surah Al-An'am. Macam mana mula ayat dia? Ada sebut khalaqah tak? Khaliqiyah tak? Ajib kan? Surah Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ni ada kan bahagian kedua tadi, hisru khalqil arsy was samawati wal ardi wasairil jawahir fihi ta'ala. Ni pembahagian kedua, khaliqiyah dengan malikiyah. Yang ketiga, alhamdulillah kat mana? Hari ni hari Jumaat. Surah Al-Kahfi. Apa baca awal dia? Saya tak ngapa, saya bukan ngapa Quran sebab tu tak tahu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Anzala yunzilu, inzal adalah pentadbiran pengurusan. Okey. Kemudian yang keempat, surah Saba dengan surah Fatir. Surah Saba dengan surah Fatir ni dia duduk dekat-dekat. Tak? Jiran, tetangga. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milkiyah ataupun dipanggil sebagai apa? Kita nak bagi ketiga tadbir pun boleh milkiyah. Lepas tu surah Fatir, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Fatir bermakna ja'id. Jadi khaliq. Kan? Jadi Sabak dengan Fatir ni dikira sebagai satu bahagian. Lepas tu Al-An'am satu bahagian, Al-Kahfi satu bahagian, lepas tu Al-An'am satu bahagian, Fatihah sampai An'am satu bahagian. Al-Quran terbahagi kepada 4. Annalit tauhid arba'a maratibah. Tauhid 4 bahagian dalam Quran. Daripada surah Fatihah sampai surah Al-An'am, kebanyakan yang dinyatakan di dalam tu adalah perkara yang berkaitan dengan wajibul wujud Allah. Daripada surah Al-An'am sampai surah Al-Kahfi banyak berlikar mengenai khalqil arsy was samawati wal ardi wasairil jawahir fihi ta'ala. Daripada surah Al-Kahfi sampai surah Saba banyak berkenaan tadbiris samawati wal ard, mudabbir wa mutasarrif. Dan daripada Saba dan juga Fatir ni sampai akhir Al-Quran adalah uluhiyah wal ma'budiyah. Ni dipanggil acuan asal. Sebab tu bila saya pun pergi belajar, rupanya Al-Quran ni untuk mengajar tauhid. Saya ditawarkan untuk buat PhD bab ni. Dr. Bazlin Yuniza dia kata, "Oh gitu ustaz buat Sebab apa?" Saya kata, kita selalu berbincang tauhid tentang Asy'ariyah atau Maturidiyah, pembahagian sifat 20 kan, 7, 14 sebagainya. Dan juga ada pihak yang berbincang tauhid 3. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Saya kata saya tak mau bincang 20, saya tak mau bincang 3, nak bincang 4. Oh, dia kata lain. Bidah apakah ini? Nak bagi tahunya, awak ngaji di Mesir, ada yang kuliah, ada yang cara dipanggil tadi kita jumpa Syekh Mahmud, dia kata apa? Atiqah, maknanya madrasah. Saya belajar di Pakistan, kita ada sistem diuban. Di Malaysia kita sistem pondok walaupun agak lama sebagainya. Kan di kawasan Maghrib sana, Syaqib sebagainya tu ada sistem-sistem Atiqah yang mana sistem-sistem madrasah dia tersendiri. Ni semua sistem ni tujuan dia satu ya, untuk belajar ilmu Allah supaya dapat redha Allah. Sistem boleh berbeza tetapi tujuan sama ya, nak ilmu. Dia hak masalahnya bukan sistem. Sistem tak ada masalah, masalahnya tak mengaji. Mari duduk tidur, lepas tu balik mana? Balik Mesir. Balik Mesir bukan pergi belajar di Mesir,
pergi tidur mesti. Bukan demo lah, orang lain orang lain. Macam kami dulu tak, duduk pondok lama mana duduk 7 tahun. 7 tahun duduk pondok. Kalau ngaji kita alim dah, ngaji apa duk pergi higa ayam. Cari ayam hutan dah. Saya duduk pondok umur 7 tahun. Dah belajar darjah 1, darjah 2. Saya duduk pondok dah. Duduk pondok dah. Kita pondok banyak ngatik, banyak zikir. Ngaji pun tu kadang-kadang 2 jam sehari pun muju kalau boleh ngaji 4 kitab. 1 kitab setengah jam. Tu pun alhamdulillah dapat jugalah asal-asal ngaji kan. Tapi ada lagi orang yang hak pergi duduk tidur ya. Dah pondok bukan wajib hadir. Mari tak mari tok guru tak tanya, lepas tu periksa bukan ada pun. Ini kelebihan sistem ada periksa. Dalam Al-Quran kan ada dalil tentang periksa. Sebab tu sistem okey, berjalan dengan sistem supaya sebenarnya nak melazimkan kita tu, supaya nak mengitqankan dalam satu-satu benda. Dan satu lagi saya nak peringatlah, sebelum kita mungkin berjumpa semula ke atau tidak, periksa bukan tujuan. Dia masa muhadarah dengan syekh tu nombor 1 utama. Sebab itu kena lazimkan diri kita hadir muhadarah dalam kelas kan. Kita kena mutalaah sebelum hadir, baca dulu, kemudian muhadarah, kemudian kita murajaah, baca balik hak syekh dah baca, terutama sesama kita. Saya elok kalau kami, sistem kami di sistem di Pakistan kita panggil sistem takrar. Kita belajar di jamiah, kami tak duduk luar, duduk dalam. Bila duduk dalam, kita boleh keluar dari jamiah lepas asar sampai maghrib sahaja. Lepas maghrib kena masuk dah, wajib kena duduk dalam murajaah dengan mutalaah. Jadi tak boleh keluar. Kalau keluar kena ada kita aridah, minta dengan syekh, kata kami ada hal nak pergi airport ke, nak ambil orang ke, gapo. Kalau kita pergi main, kadang kita pergi main bola kau. Nak pergi main kawasan luar sikit, jauh sikit ke, kadang-kadang kita buat tournament kau. Main kena main juga kau. Al-mu'minul qawi khairun min mu'minid dha'if. Jadi main-main juga, tapi ada hak lah. Kadang-kadang terlambat nak balik, gate tutup dah. Kalau kita minta alasan ke alasan main bola, kita main bola mu tidur luar. Tu kita punya sistem tu tasyaddud lah, agak tasyaddud, tapi sebenarnya bagi kebaikan ke kita. Moga kita duduk dalam, orang bagi duit zakat, makan duit zakat. Tu kalau mana-mana ambil duit zakat ni berarti molek. Kalau awak tak belajar, sedangkan kita ambil makan duit zakat, zakat dia bagi untuk kita belajar, kita telah mengkhianati. Orang khianat ni adalah zalim, dan zalim innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Baik, ini pembahagian tentang Al-Quran, bahawa pembahagian tauhid, cara manhaj Syah Waliullah adalah melalui Al-Quran. Tu nanti saya share tentang macam mana cara kita pembacaan. Dan dalam kitab Hujjatullah ni, di antara perbincangan yang agak menarik, sebab kita ni dia, kalau kita tanya fan apakah Syah Waliullah, apa Syah Waliullah tulis Hujjatullah, dipanggil fan asrarus syariah, rahsia syariat. Dia bukan hanya syariat, rahsia pada syariat. Apa itu dah. Jadi dalam ni antara perbincangan yang menarik, kalau ada masa boleh tengok nanti, irtifaqat, bab kemajuan. Irtifaqat terbahagi pada 4. Ada irtifaqat syakhsiyah, usriyah, keluarga, kemudian kawasan terdekat dan seluruh dunia. Dia ada pembincangan dia. Wallahu a'lam. Ini tentang Hujjatullah. Saya habis dah kan? Kita dah 30 minit. Baik, kitab At-Tamhid li Ta'rifi A'immati Tajdid, ta'lif Imam Al-Inqilab Al-Allamah Ubaidullah bin Al-Islam As-Sindi, haqqaqahu wa kharraja nususahu wa 'allaqa 'alaihi, qaddama lahu Al-Ustaz Abu Sa'id Ghulam Mustafa Al-Qasim As-Sindi, guru saya dalam tarikat Qadariyah. Saya berbaiat dengan dia, dan dalam aliran Syah Waliullah Ad-Dehlawi pun saya belajar dengan dia, dan ada yang secara tidak langsung dengan abang ipar saya, Maulana Abdul Hadi As-Samraqi. Maulana Abdul Hadi As-Samraqi ni duduk 2 tahun dengan dia, bersama mulazamah Syekh Usman As-Sindi. Dia di Pakistan, dan juga di India lah amnya. Syah Waliullah Dehlawi Academy, ada satu akademi untuk nak menghidupkan kembali semua aliran, dipanggil Firqah Waliullahi. Firqah Waliullah ataupun aliran Syah Waliullah ni, antara aliran yang mana saya sendiri dapat manfaat ialah ghairu muta'assib, tidak ta'assub. Ta'assub ni antara virus yang sangat bagi bahaya yang besar.
Sebab itu kita jangan jadi ghair muta'assib. Kita jangan jadi muta'assib. Bila jadi muta'assib, tak kira lah ta'assub mazhab ke, ta'assub syekh ke, ta'assub puak ke, maka semuanya akan ada kerugian. Jadi antara apa yang dikemukakan oleh Syah Waliullah daripada kitab-kitab dia adalah orang yang tidak muta'assib. Sehingga kan di Pakistan India ni, dia orang adalah orang yang sangat ta'assub dengan mazhab Hanafi. Kita orang mazhab Syafi'i ngaji duduk dalam kelas mazhab Hanafi biasa ya rot. Tak, terutama bab fiqh, usul fiqh biasa kena rot. Tapi saya kadang-kadang saya lawan, bukan lawan lah, perbincangan, perbahasan ilmiah. Kita belajar usul Syafi'i, usul mazhab Hanafi kan, usul Syafi'i. Dalam usul Syafi'i kami punya Syekh rahimahullah dah meninggal, Mufti Asim Zaki, dia sangat minat dengan saya. Sebab apa? Ada perbahasan kat dalam usul Syafi'i, dia akan rok mazhab Syafi'i. Dia rok, dia tanya, Khairul Azhar. Dia tanya kita buka, kita kata, Syekh, ini masalah yang mazhab Hanafi rok kami adalah masalah yang dhaif dalam mazhab. Dia ambil kaul dhaif mazhab Syafi'i, dia rok. Mau kata main ambil mazhab dhaif rok atas tu. Carilah kuat kata. Banyak lagi yang kuat. Saya buat mari kita Syafi'i kadang masuk dalam kitab. Tapi perbahasan ilmiah ni baguslah, kebaikan. Itu sebab dulu ada satu perbincangan dalam kelas agak menarik bila kita pupuk Syafi'i separuh kelas tu orang Syafi'i, separuh kelas orang Hanafi. Main jadi pupuk dengan ustaz depan, kita perbahas dalam masalah solatul khauf. Yang solatul khauf dalam Syafi'i ada antara lain 4 cara sembahyang yang dikemukakan oleh Hanafi dalam kitab dia. Dalam kitab Hanafi kita belajar pertamanya Mukhtasar Quduri, lepas pada tu Nurul Idah. Kemudian kita belajar juga kitab Hidayah. Hidayah kita habis, tamat. Hidayah antara kitab besar mazhab Syafi'i. Dan dalam hadis yang memberi dalil mazhab Hanafi adalah kitab Ma'anil Athar Lit-Tahawi. Ma'anil Athar Tahawi. Baik, khair. Kitab ni At-Tamhid ni, dia masa zaman kami belajar dulu, tahun 1994 dulu saya pergi. Dia bagi tahu di awal-awal perbincangan kita ni ada sikit pengenalan tentang Maulana Ubaidullah Sindi. Ubaidullah Sindi ni asal dia orang Sikh. Dia asal orang Sikh. Lepas pada tu dia minat dengan agama, dia belajar ilmu agama kan, dia belajar nahwu, dia belajar Al-Quran, sampai dia sembahyang, dia puasa, keadaan dia masih Sikh. Tapi bila dia sembahyang, dia puasa, dia berasa sedap amalan ni, dia kata bagi kesan yang baik. Ketika berumur daripada umur 6 tahun dia mula dah belajar Islam. Umur 6 tahun belajar Islam dah, sampai umur 16 dia telah pergi ke kawasan Sind. Sini selatan Pakistan, telah dia masuk Islam di tangan Syekh Siddiq As-Sindi. Sebab itu nama dia dinisbah kepada Sindi, tempat dia masuk Islam. Macam saya nisbah bin Nuri, tempat saya belajar, Bin Nuri Town, Jamiatul Ulum Islamiyah Allamah Muhammad Yusuf Al-Bin Nuri, Bin Nuri Town, Karachi 5, Pakistan. Baik, jadi Syekh Ubaidullah Sindi di awal kitab ni ada bagi tahu sikitlah tentang zaman mula-mula dia nak masuk Islam. Kemudian kalau mengikut catatan dia di sini adalah pada tahun 1295 tu dia mula belajar dah. Dia lahir 89 90. Ya, umur 6 tahun. Dah lahir 1289, 1295 mula dia belajar ilmu hisab, ilmu riyadi, kemudian tarikh Hind. Kemudian dia mula dengan kitab-kitab yang kecil ibtidaiyah, bab adab-adab Arabi. 1 tahun dia belajar, dia mutalaah. Kemudian baru dia masuk Islam di tangan Syekh Siddiq As-Sindi. Baik, beliau ni orang yang sangat mu'tadil. Dia berguru juga dengan pengasas ataupun orang awal Darul Ulum Diuban. Syekh daripada Darul Ulum Diuban. Dan kemudian beberapa keadaan, beberapa syekh besar, Lutfullah, Abdul Haq Khair Abadi dan sebagainya. Jadi dalam banyak juga dia telah dapat faedah daripada pengajian ilmu-ilmu asas ni, adalah daripada syekh dia, orang panggil nama Abdul Karim Qurai As-Sindi jugalah, orang-orang Sindi.
Dia Sindi ni satu kawasan yang banyak tulisan-tulisan ulama dia kadang-kadang masih makhtutah. Macam dia PDF kan kitab ni kan. Kami ada yang cetak. Cetak ni cetak pun cetak biasa ya. Tapi yang kita cek dalam PDF tu tengok-tengok semua makhtutah. Kan? Makhtutah kelah lagi lah. Tak baca apa payah pun. Kita adalah sikit-sikit makhtutah sini, tapi banyak cetak dah. Cetak pun bukanlah tu. Baik. Jadi dari kitab ni kami dibagi nasihat dulu masa mula-mula kita pergi ke banyak antara yang bagi nasihat kita masa tu Syekh Ghulam Mustafa ni umur dia 93 tahun dah. Banyak benda-benda nak baca, kadang dia kena guna kanta. Tak tua dah. Kita pergi tahun 94 tu dia umur 93 masa tu. Baru meninggal beberapa tahun lepas ya. Jadi antara yang bagi kita musyrif, yang bagi kita supaya kita mutalaah, kami banyak kitab ni mutalaah ni. Kitab ni daripada muka surat 1 hingga 107 ni tentang nak menyatakan tentang sanad-sanad, terutama sanad Diuban, sanad Syekh Ubaidullah. Kemudian daripada 108 hingga 341 pun masih tentang sanad. Sebab maknanya ambil berat benar, maknanya 342 maknanya 2/3 kitab ni berkaitan dengan sanad dia. Tapi sanad yang berbagai lah, sayat yang banyak. Okey, sebab tu saya baca tadi laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Baik, daripada hak nak ambil sikit, saya nak ambil selepas pada ni kalau kita dapat wak keluar, dalam ni ada beberapa risalah kecil yang diambil digubal daripada beberapa kitab Syah Waliullah, telah tulis kembali oleh Maulana Ubaidullah Sindi. Okey, yang saya nak ambilnya salah satu dia dia bagi tahu sini Mawaqiful Mustarsyidin. Kami dulu masa tahun 94 dia kata kitab ni nanti awak masa duduk tahun 6, maknanya BA awak mulakan mutalaah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tak mutalaah pun. Itu kita punya kemalasan lah nak buat macam mana tau. Kalau lah rajin, Allahu Akbar, hebat benar-benar tau. No, kita dapat ada mutiara yang hebat tapi duk simpan saja. Nah, al-ulum fis sutur. No, laisa fis sudur. Tu masalah kita. Tetapi ala kulli hal saya nasihat kau lah supaya Allah Taala bagi kekuatan, man hafizah hujjatun ala man lam yahfaz. Maka apa benda hafalah. Terutama kami dulu dapat nasihat supaya semua funun kita hafal dia punya matan-matan yang bernazam. Sebab tu sekarang di madrasah kami, madrasah Banat di Besuk, saya buka awal-awal lagi saya tahu untuk tahun 3 sanawi pun kitab ilmu arud dan dengan qawafi saya tekankan sebab untuk kita nak faham. Matan Zubat tahun 2 kita suruh ngapa. Kemudian kalau apa macam Jawahirul Maknun dan lain-lain lah kan, Talkhisul Miftah kan. Jadi perkara hak mata-mata ni elok kita ambil mata, sebabnya mudah kita nak tarik time kita nak. Contoh bila orang tanya takrif sahih tengok. Kita pun kalau kita ingatlah Baikuniah paling mudah 34 bait ya. Awalu has-sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yushazzu aw yu'al yarwihi adlun dhabitun amislihi mutabadun fi dhabti wa naqli. 5 takrif tentang hadis sahih baru kita tahu bila kita buat main dengan bait. Kami dulu masa belajar Syarah Ibn Aqil, Syekh kita Syekh Ibrahim An-Nadi, masa saya jumpa Syekh Ali Umar Jabar di Darul Ifta baru ni kan, kami cakap-cakap, saya kata saya nak cari Syekh yang mengajar Ibn Aqil saya dulu. Saya cerita-cerita ke dia nama Ibrahim An-Nadi. Syekh Ali kata ustaz aku juga dulu di Jamiah, dia kata. Dia orang Qalyubi juga kan. Syekh Ali orang Qalyubi kan, dia orang Qalyubi juga. Khair. Okey, 342. Kita nak ambil sikit-sikit nas ni. Nanti insya-Allah lah, alhamdulillah ala kulli hal. Mula-mula saya ingat 28 ni saya akan safar ke Morocco. Kemudian saya turun balik ke Kuala Lumpur daripada Morocco. Tapi lepas tu tengok harga tiket mahal sangat. Kita tak ada biti. Jadi kena balik ke Mesir juga baru murah. Insya-Allah ada dalam 5-6 hari lepas ni. Masa balik semula, insya-Allah kalau masa tu cuti ke, kita akan banyak sikit kita baca tentang perkara ni atau ada benda-benda lain yang boleh kita ambil faedah sama-sama, kita ambil. Baik, dalam kitab di awal, kitab Al-Mustarsyidin ni awak boleh bacalah nanti. Kalau muka surat saya ni 342
Tak tahulah yang makhtutah tu muka surat berapa. Dia kata sini antaranya kan al-faslul awal fi bayan ma'nal ijtihad fil fiqh wa aqsamil mujtahidin. Diambil dipetik dari kitab Syah Waliullah Dahlawi, Iqdul Jid. Kitab Iqdul Jid ni kitab Syah Waliullah, dia bagi tahu haqiqatul ijtihad huwa istifraghul juhdi fi idrakil ahkam asy-syar'iyyatil far'iyyah an adillatiha at-tafsiliyyati ar-raji'ati kulliyatiha ila arba'ati aqsam al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Tumpak asas utama dalam syariat. Baik, di dalam ni nanti dia ada perbincangan-perbincangan yang dia nak bagi tahu sebagai satu petunjuk kepada kita talibul ilmi ni untuk apakah kitab, level mana, cara mana untuk kita nak mutalaah. Dia bagi tahu mutalaah tu termasuk ialah talaqi lah. Dalam kita nak talaqi, kadang-kadang kita tak tahu. Mungkin kita talaqi suatu benda yang agak tinggi atau talaqi benda yang agak belakang. Tu sebab macam kita pergi kat Syekh Syekh Dr. Mahmud tadi, kita ada bincang bagi tahu sikit tentang kita punya penggunaan dalam sukatan kita di Miftahul Ulum di Seri Petaling kan, guna kifayatul awam. Setelah guna kita apa, dia kata terbalik. Kalau kita kira kifayatul awam asas utama dalam kita Asy'ariyah punya kita al-ilmu kalam lah kan, Asy'ariyah utama. Saya kena penimpala kok baca kitab tu, sebab kita dalam muqarrar kita buat di madrasah banak kita kita guna kifayatul awam juga. Untuk yang asas sekali kita guna kifayatul awam, tapi kalau mengikut dia memang asas dah kifayatul awam tu. Khair ala kulli hal. Dulu ngaji aqidatun najin masa di pondok, masa saya kita ngaji, saya ni bukan ngaji sangat, duduk aja pondok. Sebab tu kita royak duduk pondok, bukan ngaji pondok. Ada saya hak ngaji lah, hak ngaji. Dia kata penimpala aku ngaji dah, kita balik 2-3 kali tak beheh-beheh. Rupanya ilmu kalam ni kita nak belajar mesti kita belajar mantik dulu. Kalau tak belajar mantik, tak faham balik kitab pun. Sebab istilah mantik tak sama. Nah, dalam kita belajar nahwu kita ada mubtada dengan khabar. Dalam mantik dia tak guna mubtada khabar, dia guna apa? Gede? Kalau muqaddim tali tu untuk jumlah syartiyah kan, dia ada jumlah hamliyah ataupun jumlah syartiyah. Nah, muqaddim tali diguna pakai. Jadi kalau kita guna terjemahan daripada istilah memang bermasalah. Nah, am khas min wajah, am mutlak sebagainya. Jadi itu sebab rupanya kena belajar juga mantik walau sikit. Sebab tu saya ngajar mantik 13 tahun. Kelah ngajar mantik tapi tak faham kau. Moga faham kau, Allah Taala yang bagi kan. Tapi ingatlah, dalam kita bagi tazkirah ataupun kita buat murajaah, kita takkan rugi. Itu sebab dalam belajar ni biar kita sama kita tu kita buat takrar. Maknanya ada pengajian kan dalam kelas, paling tidak 2 orang. Kita bukan kata jenis ngaji seorang gitu dak. Biar ada 2 orang. Kita baca, kita cuba terang macam syekh ngajar, kita cuba ngajar kawan kita lah. Dipanggil takrar dalam kami punya sistem pengajian Diuban. Jadi kita takrar. Lepas tu pula biar dia takrar pula lepas tu. Itu kami masa ngaji tafsir 2 bulan kita buat daurah. Maulana Abdul Hadi ni dia rajin takrar kita, kena time dia demam. Demam parok kita, siapa dia nak takrar pula. Tu dia buat takrar sekali masa kami pergi ngaji tu 29 orang Malaysia kita pergi sekaligus kita buat daurah kan. Tak apalah ramai-ramai, dia buat, dia mampu, kita ramai-ramai tak boleh kan rok kau orang pula. Panggil 2-3 orang sudah. Tapi yang penting kita kena buat. Takrar tu kena ada, baru kita akan dapat. Baik. Dalam ni juga dia bagi tahu untuk orang nak mencapai ini, dia bagi kemukakan di awal-awal kitab Mustarsyidin ni tentang fiqh dulu dengan usul fiqh kan. Di awal-awal tu dia kata, antara saya petik perkataan dia kata, wa syartuhu annahu la budda lahu min an ya'rifa min al-kitabi was sunnati ma yata'allaqu bil ahkam wa mawaqi'ul ijtima' wa syara'itul qiyas wa kayfiyatin nazri wa ilmi al-arabiyyah wan nasikh wal mansukh wa halir ruwat. Qala al-Baghawi wal mujtahidu man jama'a 5 anwa' min al-ilmi, ilmu kitabullah wa ilmu sunnati rasulillah wa aqawilu ulama issalah. Sebab itu kena kita banyak pembacaan kitab-kitab fiqh sebagai contoh. Kita tidak satu, kadang-kadang kitab fiqh ni dia ada beberapa tabaqat kan.
Kalau kita contoh, kita mari macam kita masuk apa, kita belajar ke Muqaddimah Hadramiyah, dia ada satu apa puak kan. Kemudian kalau macam Umdatus Salik ada puak yang lain pula. Romrawi punya kan, Anwar Salik itu. Kalau mari kita mula daripada Abu Syuja' dan sebagainya, walaupun ada berbagai-bagai versi dia punya matan, pun dia ada naik puak dia tu selalunya mesti mungkin Abu Syuja' kan, apa tu Fathul Qaribul Mujib kan. Kemudian kita nak ke Bajuri ke atau nak pergi ke Iqna' ke, mana-mana lah. Nah, yang penting kita kena dapat menguasai itu aqawil ulama ussalaf min ijma'ihim wa ikhtilafihim, mana mereka ijma', mana mereka ikhtilaf. Yang keempat ilmu lughah, dan yang kelimanya ilmu qiyas. Ini di antara cara dikata untuk kita dapat mengambil istinbat daripada hukum. Kemudian antara hak susunan apa untuk kitab hadis dan sebagainya tu, pukul 10 dah pada letih dah ngajar lebih banyak lagi melipah pula. Kau nak lagi? Sebab saya tak ada baca tak? Tu je. Kita boleh baca masalah insya-Allah sebelum 28, jika berkesempatan boleh kita cari waktu. Kalau tidak pun selepas 6 bulan 9 nanti daripada Morocco saya balik semula sini pun kita boleh cari rumah dekat-dekat sini ke, kita baca habis-habis pasang. Dia tak ada nak baca banyak dah. Muka-muka kan kita baca dengar dah. Hak baca ni masalah kan? Nak kena baca. Khair ala kulli hal. Wallahu alam. Okey, boleh kita buat soal jawab kalau nak tanya. Ada nak tanya? Kau nak baca lagi? Baik dulu sebab saya tahu tolak lagi ada beberapa tempat tak dan nak tengok tadi. Saya tadi ingat nak tolak sehari. Hari ni pergi jumpa Syekh Ali Jumaah lah, pergi jumpa Syekh Mahmud ke, tak dan nak baca. Dan moga kita tak buka lama, moga ilmu duduk dalam kitab bukan duduk dalam hati kan. Khair. Ada soalan? Kita boleh sama-sama bincang. Saya mudah ya, kalau saya tak boleh jawab saya tak boleh, tak tahu. Tak payah kita. Okey. Hak tadi nampak tentang tauhid pembahagian 4 tu, dia ada lagi kitab khususnya. Tak silap saya Syekh Ahmad Sarhindi tulis khusus bab tu aja. Tapi kitab tu tak dapat cari. Hanya kita dapat isyarat yang masa belajar, lepas tu setakat ni kita tak dapat cari. Dan untuk rumusan 40 tafsir tu PDF tak ada, tapi cetakan dia orang buat di Pakistan. Saya pernah berhubung dah dengan anak kepada kami punya Syekh Mufti Muhammad Jajarwi ni supaya naskah tu dapat. Kalau ada naskah lebih, saya minta lebih hari tu, saya minta 10 tak silapnya nak beli dengan dia. Kalau ada lebih nanti saya post sini lah. Ada tu boleh taswirkan lah. Dia orang tak ada masalah. Orang Pakistan ni dia bukan nak untung, dia nak ilmu sebar. Awak nak photostat ke, awak nak cetak ke, awak punya pasar. Awak ada wadah, cetak lah. Itu dia punya orang kelah. Baik, khair. Ada soalan? Boleh kongsi? Soal sikit dia mau ngaji Mesir. Saya pun mari Mesir ya. Dulu saya kurang minat Mesir dulu. Minta maaf kalau tidak dah sampai Mesir lama dah. Kita tak minat mana Mesir. Tak tahulah sebab apa, adalah sebab-sebab tertentu mungkin, tapi setelah mari Mesir dia tu sebab berita tak sama dengan tengok sendiri tau. Bila mari tengok sendiri lain rupanya. Jadi kira ada cinta juga apalah ke Mesir ni. Bumi Kinanah. Sebab itu bila jumpa Syekh Ali Syekh Ali Umar Jabar, dia tawa untuk 3 tahun untuk tafakuh ataupun daurah Darul Iftah tu. Tengoklah kalau ada rezeki kita bawa keluarga mai sini, insya-Allah. Khair. Ada benda-benda boleh kongsi? Tak ada. Ada nak tanya? Nak jawab lalu so. Dia Pakistan India ni menarik dia pengajian di sistem diuban tu ada tersendirilah. Dia syarat sana, dia syarat nak mengaji. Satu syarat nak mengaji, yang kedua sistem muqabalah. Terutama macam jamiah-jamiah besar dia akan guna sistem muqabalah. Maksud sistem muqabalah, anta nak minta kelas apa?
Okey, saya pergi dulu. Mula-mula saya pergi sebab saya nak ambil tahun 1. Jadi tak perlu muqabalah. Tak apa, kita tahun 1 tahun awal kita masuk lah. Lepas tu bila saya habis tahun 4, ayah saya sakit, saya balik jaga ayah sebagainya, lebih kurang dekat setahun kita cuti. Maknanya sepatut tahun 5 saya mari. Jadi tahun 5 saya tak mari, kawan-kawan naik tahun 6. Bila nak masuk tahun 6, tahun 96 akhir balik, tahun 97 saya di Malaysia, tahun 98 awal saya bawa beberapa pelajar baru. Masa muqabalah, saya minta muqabalah tahun 6. Kalau saya tak muqabalah, saya sebab dah habis tahun 4, layak untuk masuk tahun 5. Tapi oleh kerana tak mau tinggal dengan sains-sains, kawan-kawan bakal nak masuk tahun 6, aku terus tinggal tahun 5 nak skip. Tapi ada sikit kerugian lah. Tapi kita boleh dah tampung dah kerugian tu. Kerugiannya kami akan belajar balaghah hanya tahun 5 ya ada. Mukhtasar Ma'ani Taftazani. Jadi kita tertinggal hak tu, tapi saya buat talaqi lain lah dengan Syekh, kita pergi jumpa Syekh. Saya minta untuk muqabalah tahun 6. Dia sistem Pakistan mudah ya. Kita minta tahun 6, dia akan buka kitab tahun 5. Buka kitab tahun 5, dia suruh baca, dia suruh syarah. Iqra' al-ibarah. Kita baca, lepas tu isyrahu. Baca syarah. Nak syarah lagu mana syarah ya. Alhamdulillah saya syarah terima. Muqabalah saya diterima tahun 6 tu sebab saya tahun 5 saya tak belajar. Saya skip 1 tahun. Jadi maknanya sistem sana tak ada umur. Ada sama pernah belajar dengan kami orang Tajikistan, umur dia 45 tahun masuk tahun 1. Dia tak ada masalah umur, dia ada kehendak, kemudian lepas muqabalah. Tak payah bawa CJ tunjuk. Dia tak mau CJ. Tu saja. Tak ada masalah sana. Sana kalau bernasib baik lagi kita dapat zakat, makan dapat zakat, tempat tinggal dapat zakat kalau kita layak untuk menerima zakat. Zakat tak banyak mana pun, 35 ya sebulan. Dululah zaman saya dulu RM500. RM500 bersamaan 35 ya. Tapi tak apa, belanja tak payah hantar daripada rumah. Saya duduk 6 tahun tak balik pertama. Lepas 6 tahun saya balik pertama. Dia kena tulus zaman ni antara syarat belajar ilmu. Tapi bukan panjang masa duduk saja. Panjang masa duduk saja, duduk main mari, duduk mesti 15 tahun. Tapi tak mengaji tak dia kok. Dia nak 15 tahun yang mengaji lah. Tu maksud dia. Khair. Okey. Dia bukan soalan, dia kata nak minta pengalaman tak habis ada cerita. Ada soalan dulu tak? Kalau ada soalan kita soal dulu, lepas tu nak cerita kita cerita lepas tu. Masa panjang lagi. Misalnya kalau pelajar Mesir nak safar ke Pakistan misalnya, dekat madrasah ataupun tempat yang Ustaz cadangkan untuk pergi belajar ataupun ilmu dalam masa yang pendek. Dia kalau jangka pendek kita cadangkan daurah. Daurah selalunya dia orang akan buat 20 atau 15 Rajab sampai 25 Ramadan. Daurah tafsir antara pilihan terbaik, cuma dia buat dalam bahasa Urdu. Melainkan kita boleh tanya balik maklumat lah. Kalau sebab salah satu jamiah di Karachi, Jamiah bin Nuriyah, dia punya pengajian semua dalam bahasa Arab. Kalau dia orang buat daurah dalam bahasa Arab, alhamdulillah lah ada. Hak tu anda boleh cari dengan website lah. Cari website Jamiah JAMIAH bin Nuriyah, BINNORIAH. Ada dalam website, semua ada dibagi tahu. Hak tu kalau ada. Kalau tempat lain semua bahasa Urdu lah. Sebab tu Urdu saya belajar setahun ya. Dia sebab tu saya suka sana berjalan. Saya suka jalan. Ada cuti jalan. Tu saya jalan. Kita duduk sana kalau guna Shanakhti kad. Shanakhti ni maknanya kad student. Kita dapat separuh. Kapal terbang separuh, kereta api separuh harga. Jadi separuh ni naik bah pergi ke kalau daripada Karachi nak pergi ke Lahore, bah yang paling murah lah. Bah paling murah dalam lebih kurang 45 jam naik bah. 45 jam tu harga dia mungkin dalam sampai RM500 RM35 je. Perjalanan 1,500 km. Boleh tengok pengalaman lah. Macam sini kan, sini kereta api, ada orang kata kereta api naik dengan kambing dengan apa biasa. Supaya Pakistan dah kok. Lebih kurang kalau anda boleh duduk Mesir, boleh duduk Pakistan insya-Allah. Khair. Ni tentang apa?
untuk mendalami ilmu tafsir ni, dia tafsir kalau kita tengok masyaikh-masyaikh tulis banyak besar. Jadi antara yang saya bagi tahu tadi tu di antara usul tu dalam pengajian tafsir supaya kita tak lari. Maknanya kita tahu bahawa asal tafsir adalah lit tauhid. Yang kedua, pembahagian yang seperti mana Syekh Wali Allah bagikan, maka kita tak akan tersasar dan tak lari. Sebab itu daurah tafsir yang dibuat untuk 40 rumusan tafsir dalam tempoh 2 bulan. Kadang ada orang kata, boleh ke? Tak. Ada kita duk ngaji tafsir lama, dan kadang-kadang kita ngaji tafsir, ada sebahagian orang ngaji tafsir, dia ingat tafsir ni cerita kisah-kisah Nabi. Dah kisah yang banyak. Sedangkan sebenarnya tafsir ni adalah utama dia nak memberitahu tauhid. Nak membuktikan tauhid ni, perintah Allah perlu dipatuhi, larangan Allah dihindari. Bukti Anbiya alaihimussalatu wassalam didatangkan Allah Ta'ala untuk manusia taat Allah dan tinggal larangan. Mana manusia yang taat, mereka akan dapat kebaikan, kejayaan, kebahagiaan. Yang tak ikut, mereka sengsara dan hina binasa. Itu semua dicerita dalam Al-Quran adalah hubung kait dengan tauhid, bukan kata kisah semata-mata. Allah Ta'ala hantar Nabi Syuaib, terutama dalam umat yang buat muamalah, jual beli sebagainya. Bila mereka tak betul dalam jual beli syariat Allah Ta'ala turunkan azab, membinasakan mereka. Kenapa? Asalnya tauhid. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab, dia ada beberapa hukum. Antaranya hukum syariat. Pertama, al-mutabanni, anak tak boleh binkan kepada ayah angkat. Satu. Yang kedua, dalam surah Al-Ahzab juga ada hukum tentang orang dia kata kepada isteri dia anti kazahri ummi, tu dipanggil apa? Hukum? Zihar dengan mutabanni dalam surah Al-Ahzab. Maknanya zihar ni, kita kata pada isteri anti kazahri ummi ni, tak akan jadi hukum hukum seperti yang dia kata. Walaupun kalau kata dia bersumpah dalam syariat, dia kena kafarahkan sebagainya apa semua, itu hukum syariat. Dan nak bagi tahu sebenar, seperti mana isteri kita tak boleh jadikan dia sebagai anti kazahri ummi kan. Isteri tak boleh jadi hukum mak, anak angkat tak boleh jadi sebagai anak sendiri. Seperti itu Allah Ta'ala tidak boleh disyirikkan. Itu asal. Maka pecahkan kepada syariat dua. Itu sebab kalau kita tahu part pembahagian tu, lepas tu dia akan kembali semua kepada tauhid ya. Itu benda. Jadi tidak jadi kita ngaji tu jadi rata. Kadang perbincangan luahnya macam-macam, tahu apa benda. Maksudnya kita tak dapat punca. Jadi kalau kita tahu antaranya tadi pembahagian 4 ni antara punca dalam pengajian tafsir. Jadi kita tahu waktu baca tafsir bersama semua, dia akan kembali kita balik. Tu. Dia perbezaan tauhid 3 dengan tauhid 4. Awak belajar tu apa dia panggil dalam matematik, dia panggil apa? Bulat SN tu apa dia panggil? Set. Ingat set? Saya belajar apa saja, sekolah saya tak belajar. Lepas tu ada di kalangan adik-beradik sepupu saya ni, jalan untuk menjadi alim fasih bertariqah dan manhaj dan syarak. Jadi adik-beradik saya ni macam cabar. Dia kata mung tak ngaji, kadang nak makan apa? Kita kata makan nasi lah. Dah nak makan apa makan nasi, nak naik apa naik bah. Kalau naik bah orang driver lagi ada bayar pitih ke dia super ya. Jadinya apa tadi? Untuk tauhid 3 dengan tauhid 4 ni, tauhid 3 pun saya bukan mendalami. Adalah baca kitab, orang suruh baca Tahawiyah dulu kan. Bila baca sebab nampak macam sama, dia memang sama pun. Tauhid 20 pun sama tau. Dah 20 pecah 20. Nah, hak 3 pecah 3, hak 4 tu kalau perhati tengok, dia ada juga kesamaan.
Tak, sebab uluhiyah wal ma'budiyah kita boleh kata uluhiyah kan, khaliqiyah malikiyah kita boleh jadikan satu. Lepas tu hak ni satu wajibul wujud. Dia sebenarnya 20 ke 17 ke Asy'ariyah ke Maturidi, semua tu satu je. Tak, mentauhidkan Allah Ta'ala. So ya, cuma tu saya kata tadi, cara pengajian berbeza tak ada masalah. Dan kita ni jangan ta'assub, kita belajar berlaku. Kami aliran pengajian tafsir di Pakistan sana, dia ada dua kumpulan besar tau. Satu kumpulan dipanggil sana kalau dengar Panchpiri ni semua bahasa dia orang guna bahasa Pashto, dia tak guna bahasa Urdu. Dia agak mutasyaddid. Macam kita ngaji pun ada juga yang tasyaddud dan ada yang tidak tasyaddud. Jadi mana aliran ke, mana syekh ke, pergi ngaji ya, tak ada masalah. Yang penting jangan ta'assub dengan mana-mana. Kita tak ta'assub, kita akan dapat faedah. Jangan kita ni tak boleh ni syekh ni gini ni, ada mutafarridat. Itu tafarrudat dia punya pasal kan. Dia ada stand dia. Kita orang ni dia ada tafarrud sebab dia ada stand. Dia orang tak ada stand ni lalang. Lalang dia tak ada stand, dia pukul gigok tu gigok ni boleh. Kita bukan lalang, kita ada stand, tetapi jangan ta'assub. Maknanya dengan siapa saja ada saja peluang belajar. Kalau perasa ini khilaf syariat, khilaf tak usah ambil, tawakuf situ. Belajar, jangan kita tutup jalan. Tak, jangan kita tutup jalan, buka, jangan ta'assub. Kalau ta'assub, sampaikan masa zaman saya belajar, bila kita pergi Shah Waliullah Academy kita belajar, di antara orang Pakistan sendiri tak pergi ada. Bila kita cakap bincang tentang Shah Waliullah ni, dikenali dengan kita panggilan ringkas Shah Sah. Bila saya cakap dengan seorang kawan saya Pakistan, abluk tu jante hai kya ki Shah Waliullah Dehlawi ni apne manhaj ni kiya tha. Dia kata Shah tu kaun hai, Shah siapa? Sedangkan dalam pembelajaran Diubandi Al-Fawzul Kabir, usul tafsir tu Shah Waliullah. Di antara usul tafsir yang kira di antara yang hebat tu, Shah Waliullah tulis sampai dia tak Shah kaun hai, Shah dia tak tahu. Sedangkan tu Shah Waliullah tulis. Saya kata ke dia, awak belajar habis Sunan Sitah ni, kalau awak tak kenal Shah, masalah sebab Shah Waliullah adalah musnidul Hind. Orang mengajar di India, Pakistan semua sanad akan kembali kepada Shah Waliullah. Kalau di sini Dr. Mustafa Nadwi, dia ada sanad Nadwah, mana sanad Nadwah akan kembali kepada Shah Waliullah juga. Pengalaman lah kali ya. Pengalaman ni saya 6 tahun tak balik kan. Kita masa tu umur 15, 16, 17, 18. Kena masa demam teruk weh. Demam ingat ke mak lah. Saya nak sulung tapi ingat juga mak duduk masa kita duduk di rumah, duduk pondok kecil lagi. Saya duduk pondok umur 8 tahun sampai umur 15. Bila duduk jauh daripada mak, time sakit, tu memang tak tahu nak royak panduan membeli tafsir Al-Quran daripada mubtadi' hingga muntahi serta cetakan mana yang terbaik. Untuk beli ni nanti saya ada senarai tu nanti kita keluarkan balik ataupun cari balik lah. Masa zaman kami belajar lagi, saya ni antara suka beli kitab bukan suka baca kitab. Tu beza. Beza. Saya suka beli kitab. Rumah baru ni bila buat madrasah di Besu tu, terpaksa tempat parking kereta kena buat satu maktabah. Kalau tidak saya nak pindah Gana, kata daripada losong rumah saya penuh dengan kitab tu, nak bawa balik kitab Gana. Saya suka beli kitab tapi bukan suka baca. Tu masalah saya. Sebabnya kaedah kita ada kaedah. Pergi kitab kedai kitab, buka mukadimah, baca mukadimah, tahu isi dia. Lepas tu tengok faris. Tu kadang-kadang kita pun cerita kitab ni gini. Orang ingat kita baca dah. Padahal kita baca mukadimah dengan faris ya. Tu kaedah dia lah. Kalau kita tengok menarik, beli ya. Tapi apa yang dicadang oleh syekh, kadang-kadang kita kena minta selalu lah tentang beli kitab ni, terutama awak duduk sini, kitab harga murah. Bila kita ada murah, ini adalah kita punya aset kita. Sebabnya akan berlaku, saya pernah nak menulis. Bila nak menulis, kita kena ada rujukan. Dan rujukan kita kena cari naskah. Naskah mana kita rujuk. Jadi bila tak ada, telefon saya. Mu ada naskah ni? Mu ada? Tak ada. Jam lalu. Kita nak buat kerja, jadi jam. Itu sebab perlu mana boleh ada. Cumanya adalah kita asah. Maknanya hak kita hadis, mana-mana kita asah kena ada. Tak, selain daripada kalau kita ada belajar adik-beradik lagi baik.
Kan? Kalau ada adik-beradik belajar sama, okey, hak ni abang beli dah ni, adik beli lah yang kita pakai. Tak, tu kalau pakai nak duduk sekali lah balik nanti. Tak, kalau masing-masing balik nanti orang Kedah tapi duduk KL belakang. Tak jadi kok. Kalau tak keberatan, bolehkan nak minta musalsal bil aulawiyah dengan ustaz. Saya baru ambil tadi dengan Syekh Mahmud, jadi awak pergi ambil dengan dia lagi best. No, duduk sini dah. Kita nak mari sini belanja bahas besar tu. Dia ambil dengan dia lah. Sebab tasalsul aulawiyah saya baru dapat tadi dengan Syekh Mahmud dia. Baru dia ambil dia. Itu sebab Syekh Ustaz Muhammad kata, ustaz betul kau ni tak ada. Saya kata tak ada. Lepas ni baru dapat tadi. Bagaimana cara buang sifat ta'assub dalam setiap pegangan. Minta nasihat belajar dari Syekh. Dua sifat ta'assub kan dia nak buang sifat ta'assub, salah satu saya nampak lah, mana-mana syekh ke, mana-mana kitab ke, kita jangan sangat apa dia panggil macam mana bukan bermaksud tidak menghormati lain tu. Tidak menghormati lain. Dia kadang-kadang ada seorang syekh, ada orang khilaf dengan dia. Sebagai contoh, kita atas dasar dia sebagai seorang ahli ilmuwan, kita kena hormati atas dasar tu. Tafarrudat dia ataupun benda-benda khilaf dia, itu dia punya masalah. Kadang-kadang itu antara dia dengan Allah. Tak, tafarrudat ke apa tu dia punya masalah. Kita nak ambil manfaat dari setiap orang. Tak, sampaikan Sayyidina Ali kata apa, kalau orang Yahudi pula mengajar aku pun layak untuk dia jual aku. Tu Yahudi kan. Apalagi ni orang Islam, maknanya penghormatan kena letak besar. Dan selalunya bila kita ada sifat ihtiram lah. Baik, Syah Sulaiman An-Nadwi, salah seorang antara penulis lah di Nadwatul Ulama, dia ada tulis manhaj dakwah nubuwah, 8 manhaj dakwah nubuwah. Antara salah satu manhaj, sebab saya nak kemukakan ni, sebab nak tengok dia panggil dari segi dalaman rohaniah, dalaman dia ada sifat rahmah, satu lagi sifat syafaqah. Rahmah ni ada ulama kata luaran, syafaqah dalaman. Ada yang kata sebaliknya, syafaqah dalaman, rahmah luaran. Maksudnya sifat baik, tunjuk kasih, tunjuk sayang. Luaran kadang senyum, cakap molek. Lepas pada tu dalaman pun, maka benda tu kadang-kadang akan memberi kesan kepada orang lain. Dipanggil transfer aura, atau dalam istilah sufi dipanggil apa? Intiqalun nisbah. Sebab itu sunnah bila orang balik fisabilillah, orang balik haji, orang balik belajar ilmu, kita disunahkan mu'anaqah, peluk. Sebab apa peluk tu? Sebab transfer aura tu lah. Sebab aura dia fisabilillah atau aura dia musafir tu. Sebab tu orang musafir haji ke apa ke, jangan kita nak mu'anaqah dengan dia atau jumpa dia sebelum dia sampai ke rumah dia, semasa dia masih musafir. Sebab tu kami pernah buat beberapa kali di Terengganu, bila ada orang-orang nak pergi haji, nah, masa balik haji, jemaah-jemaah balik haji, kami pergi sambut. Bukan nak beranak kita pun, kita pergi sambut, kata haji, kita doa sikit. Dia doa. Kadang anak beranak mari kumpul kan, doa tu doa yang makbul. Doa musafir adalah makbul selagi mana dia tak balik ke rumah. Tapi dalam masyarakat kita ada kelainan sikit. Balik rumah selamat apa semua, buat doa selamat, buat makan. Balik rumah dah baru makan. Dia jangan balik rumah lagi lah. Sebelum balik rumah tu, tu kita pergi blok dulu jalan dia tu. Dah sekat jalan dia, Tok Haji, doa. Ataupun baru balik Mesir ni pergi sambut dia airport tu, doa. Sebab doa musafir makbul indallah. Jadi transfer aura tu maknanya rahmah dengan syafaqah kena ada, maka akan mewujudkan dia tak mau jadi ta'assub. Kita tidak, macam mana nak kata, gitulah. Nah, maknanya kita kena ada sifat yang baik, bersangka baik dengan semua. Maknanya semua orang ni, kalau kata di ilmuwan pun tak kira sikit banyak, tetap qalilu kala yuqalu lahu qalilun. Walaupun sikit ilmu, tetap ilmu. Dah, ilmu ni benda yang tak ada di sisi Allah Ta'ala nilai yang tinggi. Jadi macam-macam mana tetap tinggi. Bila kita anggap benda tu tinggi dan kita anggap sebagai satu yang bernilai, dia akan jadi bernilai. Ada lagi tak? Musalsal minta maaf sebab saya pun baru dapat, saya tak dapat pergi salinan dia tu. Tengok Syekh tadi baca ajaz tu min sekian, dia baca ingat mulut kita tak ingat nak bagi ijazah ke mana. Nah, nanti kita ngapa dulu lah.
Pak Musasah kita. Cuma kami ada sanak ni, sanak saya tak bawa sanak Syah Waliullah Dahlawi ni saya ada sanak tinggi. Saya Syekh Ghulam Mustafa Qasimi, Maulana Ubaidullah sini Syah Waliullah Teguh. Sedangkan kita semua hak pengaji-pengaji sekarang, hak mengaji apa di Ubandi ni nak sampai kepada Syah Waliullah paling dekat sekarang adalah 8 tingkat. Paling dekat. Tapi kita ada Syah apa tu panggil sanak Ali kita. Sebab kita dapat belajar dengan tok guru yang mana dia umur muda ngaji dah. Lepas tu kita dapat dia ketika umur tua dia. Mendalami ilmu tafsir Quran. Daurah tafsir tu ambil dulu usul-usul dia semua, sebab tu sebagai satu apa yang saya rasa lah, sebab sebelum ni kita dah ngaji di sistem di Uban kita ngaji tu penterjemahan 30 juzuk, lepas tu Jalalain, lepas tu apa Baidawi, kita tak nampak. Setelah pergi daurah tu baru kita nampak rangka. Jadi bila rangka kita nampak, kita nak baca kitab tafsir apa pun tak ada masalah. Kita boleh tatbik lalu dah. Bila baca tu boleh kita tatbik, dia panggil. Tu. Khair. Tentang beli tu nanti siapa tahu ni, nanti mesej mula. Mesej mula saya ambil balik senarai dulu tu. Kalau ada lagi ada lagi. Okey. Pengalaman. Nak pengalaman kau? Pengalaman ni kehidupan juga tau. Saya suka jalan. Di Pakistan tu boleh kata banyak tempat jalan, tapi dalam masa yang sama dalam hati saya letak dah mula-mula pergi jejak kaki di Pakistan tu aku nak belajar ilmu. Bila kita nak belajar tu sebab dipanggil talibul ilmi ni penuntut. Penuntut kalau kita nak pengaji, talaqi kita kena pergi cari. Nah, kita kena tunggu awal masa. Tu sebab kadang-kadang antara syekh dia tengok gak benda tu dia perhati. Nah, sungguh dok kita ni sebagai talibul ilmi jangan sampai kalau kata ada kadang-kadang rumah-rumah dia buat anjuran ada panggil syekh sebagainya, jangan syekh tunggu kita mari kemudian tu maknanya tak sepatut berlaku, maknanya orang khilaf dengan adab belajar. Nah, antara adab belajar yang lainnya, semua kitab-kitab yang kita nak hadir kita kena mutalaah dulu, maknanya tengok dulu. Contoh kita nak baca ke apa ni, nah, contohnya pengajian kita sini kita baca dulu, lebihkan sikit pun tak apa. Tu dipanggil 5 ke 4M tu kan. Pertama dipanggil mutalaah, kemudian muhadarah, maknanya muhadarah dengan syekh, kemudian murajaah, kita rujuk balik, tengok balik, ataupun apa mukarrarah, takrar, kemudian muhafazah, kita hafalkan mana-mana nas lah, terutamanya hak jenis-jenis nas dia panggil apa, hak bernazam sebagainya ni elok baca. Saya dulu masa pergi ziarah tahun 2000 saya pergi habis belajar Pakistan, kita pergi ziarah Nadwah duduk sebulan. Masa duduk di Nadwah jumpa beberapa orang kawan yang pernah belajar Pakistan, dia orang pergi buat kuliah lurah di Nadwatul Ulama. Kalau awak pergi Nadwatul Ulama di India ni, di kuliah lurah dia duduk situ tak berasa duduk di India. Ingat duduk negara Arab mana tak tahu. Semua pelajar cakap Arab. Lepas tu Arab pula Arab hebat kan? Sebab Syekh Abu apa dia panggil Alimia ataupun Abu Hasan Ali An-Nadwi ni, beliau pernah berpegang Liga Arab, Liga Bahasa, Liga Lurah di Syria, sehingga orang ada kenyataan yang orang keluar laulal Abul Hasan lama arafnal Arabiyyah. Hebat dia dalam bahasa Arab. Dia pernah tulis kitab Madza khasiral alam fi hitatil muslimin, antara kitab pertama dia tulis. Nak kira tajuk tu sebenarnya bukan madza khasiral alam fi hitatil muslimin. Inhitatul muslimin khusranul alam, lebih kurangnya sepatut macam tu. Tu sebab bila orang-orang ahli lurah ke ataupun syekh-syekh ilmu tengok, dia kata siapa tulis kitab ni, bila tengok tajuk madza khasiral alam fi hitatil muslimin. Lepas dia pergi haji, masa tu muda lagi 20-an rasa tak silapnya, kau baru masuk 30-an, orang tengok ni orang rupanya. Dan dia buat kitab-kitab Qiraatul Rashidah, kemudian Qisasun Nabi 5 jilid, lepas tu Mukhtarat 2 jilid, lepas tu Manthurat 1 jilid. Ni semua kita lurah yang dia buat ni asalnya untuk anak saudara dia, sebab dia tak ada anak. Anak saudara Syekh Rabi' kan yang ada pegang Nadwah lan itu adalah anak-anak saudara dia. Jadi ilmu ni, al-ilmu la yu'tiyaka ba'duhu hatta tu'tiyahu kullak. Jadi kita kena habis-habisan lah bagi untuk ilmu. Lagipun kita datang untuk ilmu, kita bagi habis-habisan. Gitulah bendanya, insya-Allah.
Dia ada satu, kalau saya cakap lagi orang marah pula tak saya kecek. Baik, ada lagi? Kita dah sejam lebih dah ni. Ha? Ha. Saya nak tanya berkaitan dengan Maratibul Arba'ah. Sejauh mana konsep Maratibul Arba'ah itu berperanan untuk menjanjit Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita tengok dalam konsep sifat itu, di peranan besar kalau kita mengaji berkaitan dengan ta'lim sifat itu semua. Jadi ada yang bertahan dengan mawjudah, ada yang bertahan dengan dan sebagainya, semua itu artinya akan membawa kepada tanzih. Tapi dalam Maratibul Arba'ah itu sejauh mana dia Okey. Itu sebab awak tadi sebagai permulaan ataupun pembahagian, dia ada apa tu, sebagai tafsilan dia pun ada. Itu sebab kita kata macam kita dalam kita pembahagian sifat 20 sebagainya tu, dari satu aspek lain tu kita kena gabungkan dengan apa tu, ilmu-ilmu mantik ataupun ilmu-ilmu falsafah lah kan. Baik, satu lagi sejarah kan, sejarah Syah Waliullah di tahun 1111 tak silap saya, Syah Waliullah maknanya tahun 1100. Masa zaman dia, anak dia 4 orang, Syah Abdul Aziz, Syah Abdul Qadir, Syah Rafi'uddin dengan Syah Abdul Aziz, Abdul Qadir, Rafi'uddin dengan Syah Abdul Ghani. Dan Syah Abdul Ghani ni ada seorang anak yang bernama Syah Ismail Syahid. Yang bersama Syah Ismail ni adalah dia panggil Syah Ahmad Irfan, antara pejuang orang Islam di zaman kedatangan British. Jadi zaman cucu Syah Waliullah ni kedatangan British. Jadi pendekatan Syah Waliullah dan keluarga adalah mereka berada dengan akar umbi, maknanya dengan orang-orang awam. Jadi pendekatan kepada orang awam ni kan, al-awam kal an'am pun ada orang kata. Nah, jadi orang awam ni dia tak boleh terlalu dalam. Talibul ilmi ataupun orang-orang yang mutawassit ataupun muntahi, tak ada masalah untuk kita mendalami. Sebab itu saya bagi tahu tadi, kita dalam belajar, terutama orang-orang Asy'ariyah atau Maturidiyah ni, kita digabungkan dengan ilmu kalam kerana satu aspek sejarah pernah berlaku bila agama mula tersebar, dan ketika mana agama mula nak masuk ke kawasan-kawasan Farsi, dan orang-orang Farsi Khurasan ni mereka terkenal dengan ilmu falsafah. Masa saya belajar di tempat kita ngaji, orang pelajar-pelajar Afghan ni, kita pergi buat daurah tafsir atau daurah nahwu atau daurah saraf atau daurah faraid, dia daurah falsafah. Sedangkan di dalam susunan tertib diuban, kita belajar apa tu, tashilul mantiq, Isaruji, lepas tu syarah tahzib, lepas tu Qutbi, lepas tu Sulam, lepas pada tu Maibezi. 6 kitab, 6 tahun tu 6 kitab mengaji mantik falsafah. Nak banding ngaji aqaid Nasafiyah setahun, tapi ngaji mantik sampai 6 tahun. Itu pun orang dia tak cukup lagi, mesti cuti nak pergi cari lagi daurah macam-macam, apa Khudabakhsh lah, apa-apa jenis nama-nama Farsi yang mensyarahkan kitab-kitab Farsi. Jadi dari situ kita tengok orang-orang Farsi ni bila agama mula nak tersebar, dia orang tak akan terima dengan cara mudah-mudah. Nak terima agama boleh, kena hujah kami dengan hujah falsafah. Sebab itu orang Islam, ulama Islam terpaksa kena buat satu cara, satu kaedah. Ilmu tauhid ni dibentangkan dengan cara melalui ilmu kalam. Sebab apa? Orang dia tak akan terima tanpa ilmu kalam, atas dasar keperluan semasa hari tu. Itu sebab bila saya kadang-kadang tanya balik kita kata gini, orang kita ada orang duk mahir ilmu falsafah tak? Dekat kita lah, Nusantara kita ni ada. Bukan kita nafikan tak ada, bukan tak ada langsung, tapi dari segi majoriti sedikit. Sebab itu pada saya, kita pendekatan yang dia bawa secara tafsir ni, secara dia panggil sepintas lalu dulu ataupun secara mudah dulu. Untuk mendalami kena tengok tafsir pula lah. Itu sebenarnya ni sebagai satu cara, sebagai salah satu macam kita kata di sini ada apa tu dia panggil cara
Azhari, kan? Kita ada cara Diubandi dan sebagainya cara ni tak ada masalah, kita boleh kumpul pun, kita boleh sekalikan pun. Mungkin maknanya ini secara awal pembahagian, dan dia ada pecahan-pecahan dia jugalah secara tafsil dia. Tapi dalam masa yang sama saya lebih nampak bahawa Syah Waliullah dan begitu juga cucu dia Syah Ismail Syahid. Sebab saya dalam kuliah-kuliah umum saya guna kitab Taqwiyatul Iman. Taqwiyatul Iman yang ditulis oleh Syah Ismail Syahid. Kenapa Syah Ismail Syahid tulis Taqwiyatul Iman? Masa tu British masuk ke India, dia telah membeli beberapa ulama, dan banyak yang ulama kena beli sehingga mereka buat fatwa-fatwa mengikut apa yang diinginkan oleh British. Jadi Syah Ismail Syahid dengan dia punya guru Syah Ahmad Irfan, mereka kata kita tak boleh duduk diam, kita kena buat bilhal. Jadi sebab tu masa antara fatwa yang dikeluarkan ketika British datang ke India adalah kewajipan haji dah tak ada. Sebab apa? Kalau kita tengok peta India, kawasan dia punya barat dia tu bandargah ni port Bombay, kan? Dia punya port apa dia panggil, pelabuhan yang orang pergi haji selalu dengan kapal air. British dah tutup. Bila British tutup, dan guna ulama-ulama ni fatwa bahawa haji dah tak wajib. Sebab apa tak wajib? Port tutup. Dah port tutup, port Bombay tutup. Jadi sebab itu dia orang berjuang, dia orang pergi daripada Port Calcutta. Nak kira Calcutta ni di sebelah sana, kena cross India tu daripada bawah. Tapi tetap Syah Ismail Syahid, gurunya Syah Ahmad Irfan dan ramai orang Islam, mereka telah kerahkan untuk bahawa kewajipan haji masih relevan. Kita akan buktikan dengan amali. Dia orang pun tetap buat pergi. Pada tahun British masuk itulah mereka pergi dan mereka balik. Saya nak cerita Syah Ismail Syahid ni orang turun padang, dan dia kitab Taqwiyatul Iman ditulis tu atas dasar untuk pendekatan kepada orang awam pada masa tu. Lagi pula ketika tu zaman-zaman tu kuliah-kuliah di masjid bukan ada. Orang alim-alim lah, tapi orang yang jahil di kalangan umat Islam banyak. Dan di Mesir pun sampai sekarang tak ternafi. Ada baru beberapa hari ditanya tu, jumpa orang kampung lah. Jumpa orang kampung kerana tak mengaji, padahal syekh-syekh besar banyak sini. Kerana tak didedahkan pendedahan, dia dia ingat tentang Allah Muhammad tu, benda yang memang bukan asal lah, benda lain. Jadi benda yang memang jauh lah bila ditanya tentang perkara-perkara macam tu. Jadinya kita tengok maknanya kalau maratib yang 4 ni dibahagi pada saya lah dari segi asasnya. Cuma dia ada tafsilan-tafsilan yang lain, dan kita sebagai tolabul ilmi, pada saya lah berbagai cara ni tidak salah bagi kita untuk mentatbikkan. Dalam kaedah orang pengaji hadis, selama mana kaedah jamak kita boleh buat, selagi tu kita buat. Sebab itu banyak dalam kaedah-kaedah syariat kan, selagi mana jamak, maknanya ada dua masalah. Kadang daripada aspek ni digikut ni, aspek ni digikut lain, tapi dua-dua tu tetap boleh diguna, tetap kita gunakan. Tu ya kaedah. Tahu terjawab ke tak? Pelajar perempuan Malaysia boleh masuk universiti di sana ke? Sana tu sana mana? Pakistan. Di Pakistan dia benda ni tasyadud sikit lah masalah dia. Dia tak terbuka macam Mesir. Dengan mahram. Tanpa mahram dia tak terima belajar. Nak pergi belajar dengan mahram, kena ada mahram. Untuk sambung pengajian dengan guna sijil apa di Malaysia. Di Pakistan tak perlu sijil. Sijil di sana diiktiraf di Pakistan. Ini benda pelik kau. Sijil Pakistan di Malaysia tak iktiraf, tapi di Mesir iktiraf. Pelajar-pelajar kita yang kita dah dapat syahadah alimiah, kita boleh mari takdim untuk tawakhir sini. Muadalah. Cuma sekarang ada sebahagian pegawai mungkin tak tahu. Sebab benda ni kami punya senior-senior dulu dah buat lama dah. Tuan Guru Nik Aziz dia habis di Uban. Tapi Syekh Ahmad Madani, Tuan Guru dia suruh main celuk di Mesir. Celuk Mesir. Zaman-zaman dulu boleh dikatakan orang-orang di Uban akan mari Mesir, habis daurah di Uban, dia akan mari Mesir duduk tahun akhir. Itu muadalah yang ada dululah.
Cuma CJ Malaysia CJ Pakistan tak laku di Malaysia. Saya sebab kita belajar untuk ilmu, bukan untuk CJ, sebab tu tak ada masalah tak itiraf tak apa. Tapi kita dah hampir boleh masuk sebenarnya. Dia gini, kalau kita di Malaysia, kalau kita nak di Mesir sebab dia ada muadalah dah. Kalau di Malaysia kita nak ambil MA mesti ada BA Malaysia. Tu syarat dia. Tetapi kalau kita nak buat PhD tak disyaratkan. Atas penyeliak lah. Tu sebab saya guna kita Pakistan saya Dr. Bazli di Uniza kata boleh terima. Dia orang boleh terima, dia kata dia sebab nak buat PhD tak ada masalah. Dan Open University pun boleh buat, Uniza pun boleh terima dah. Tu sebab saya ada cakap lah dengan beberapa orang pelajar, suruh tanya pegawai atas ke apa semua. Saya pun bukan sungguh pun sebenarnya, saja tanya. Moga kita di Malaysia boleh buat dah. Duduk Malaysia, anak bini ada sana. Lepas kita boleh buat kerja kita, tak tinggal. Saya guru imam masjid, guru jakim, guru muallim maidam, guru yayasan Islam. Banyak jawatan tak kena tinggal. Mari sini semua kena tinggal. Lepas tu kena cari PT pula. Jadi itu sebab kadang kalau dari segi nak buat untuk sijil, saya tak perlu mari pun boleh buat dah nak buat kan. Dan antara yang nak buat tu share Dr. Bazli suruh saya kemukakan yang ni, yang 4 maratibut tauhid yang dikemukakan oleh Syah Waliullah. Khair, ada lagi? Masa 128 ni kat pukul 11 dah. Kita pun masa sebenar pun kat pukul 11 kan. Tanya tentang pengasas Rani. Kalau tak silap saya namanya Syekh Ahmad Ridha Khan. Semua ni sebab dia mengatakan dia ni adalah salah seorang daripada menjadi Baik, kita belajar di Pakistan. Barelwi ni satu aliran. Di Pakistan banyak aliran kok kan. Qadiani hok ngaku Nabi pun ada, Mirza. Mirza, sehingga mereka digazetkan oleh kerajaan mereka adalah bukan orang Islam dan dia telah dibuang dan mereka telah mendapat kerakyatan di England. Sebab tu mereka dapat tempat banyak di England. Pokok Qadiani banyak berpindah ke England. Okey, Barelwi ni dia ada 5 asas yang menggelincirkan daripada akidah ahli sunnah. Saya pernah nak tulis kitab tu, tapi ada beberapa kawan nasihat, dia kata dulu. Saya pun tak tahu sebab apa dulu, jadi kita pun kira terima nasihat kawan. Saya pun dulu lah. Sebabnya antara sebab kawan yang kata dulu ni, dia kata benda orang awam tak tahu. Kalau kita tulis, buat penulisan kitab, orang kata tahu benda dia tak tahu. Sedangkan benda tu benda yang bukan benda hak, benda batil. Tapi ada kontra dia lah, pro kontranya bila orang bawa balik. Terutama orang, kerana kita Islam antara lain kita dapat daripada Yaman dan juga ada daripada selatan India. Di selatan India banyak jenis orang-orang Barelwi. Baik, saya tak tahu mauqif ulama di sini kan tentang mereka, sebab saya pergi kedai kitab, mari duk tengok kedai kitab tu, ada dia orang punya dia panggil majlis MA penulisan MA daripada dia orang. Tapi dicetak kitab sini. Dia nak kenal nama-nama dia orang ni mudah ya. Dia belakang nama dia tu sama ada ditulis Rizwi, alif lam ra dha waw ya, Rizwi. Tu adalah nisbah kepada Ahmad Reza Khan, ataupun satu lagi tulis An-Naimi. Selalunya Rizwi atau An-Naimi ni selalunya lah, bukan kata semua, bukan semestinya, tapi selalunya Barelwi. Baik, Barelwi ni antara pembawaan dia, salah satunya Hazir Nazir, Nabi Hadir dan Nabi Nazir. Ni menggelincirkan. Hadir Nazir ni ialah Nabi berada di mana-mana. Dia habis hadir ni. Itu sebab kadang-kadang awak tengok di dalam YouTube ke apa, kadang-kadang ada orang dia selawat-selawat, dia kata Nabi nak mari ni. Nabi nak mari. Hazir Nazir. Hazir maknanya berada, Nazir. Dari situ juga di Nusantara kita ataupun di Malaysia kita, bila orang buat majlis maulud, ni berlaku. Bila buat maulud, baca rawi, contoh al-jannatu wa na'imuha kan, wa muhaiminun, benar, wa ba'du fa'aqul, ataupun lain-lain lah. Bila baca perawi sampai masa nak selawat, bangun. Kenapa bangun? Tanya tak benda tu? Saya pernah tanya. Dia kata, dah orang bangun sebab orang bangun. Jadi maknanya adat je lah. Jadi kalau adat pada saya, buat atas nama adat. Buat adat salah ke tak? Tak salah, cuma nak mengharapkan pahala tak ada. Buat adat hanya adat lah.
Dia buat benda yang ibadat baru boleh kita harap pahala. Buat adat, selagi benda tak jadi ke dalam ibadat, tak jadi ibadat. Jadi kalau atas nama adat tak salah. Tetapi ada sebahagian mereka di kalangan Berelwi, selawat Nabi dia bangun kerana Nabi hadir. Sebab tu dia bangun, nak menghormati Nabi hadir. Sehingga kan ada mereka bila buat majlis maulud, mereka akan letak kursi tengah. Benda ni di Malaysia berlaku tak? Ada. Masjid wilayah pernah buat. Di tingkat bawah tu ada buat macam awak dia panggil stage, tapi kosong, tak ada orang naik, tapi ada majlis. Tak tahu, saya tak tanya. Kita pernah tengok lah, ada orang post dia kata ni ada buat majlis tapi kosong atas tu. Tak tahulah, mungkin tu baru tak siap lagi ke, majlis tak bermula lagi ke tak. Kita boleh cari 1001 alasan lah. Bersangka baik tak ada masalah, tak salah pun bersangka baik, dapat kebaikan. Jadi maknanya antara salah satunya hadir nazir. Kemudian mereka ada pegangan mukhtaril kul. Mukhtar kul ni maknanya Nabi ada kuasa yang 100% untuk dia buat pilihan, maknanya nak kebaikan ke ataupun sebaliknya. Sedangkan kudrah iradah tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak ada kudrah iradah tu. Jadi bila dia kata mukhtar kul ni, maknanya seolah-olah kudrah iradah tu adalah hak Nabi. Itu di antara salah dia. Mereka meletakkan lima-lima semua ni adalah meletakkan sifat Allah pada ghairullah. Itu sebab jahat yang menyebab kegelinciran. Tetapi bukan semua Berelwi yang berpegangan gitu juga. Itu masalah. Sebabnya ada jenis Berelwi ikutan. Antara pemimpin Berelwi dulu ialah Nawaz Sharif. Nawaz Sharif pernah jadi Perdana Menteri Pakistan dan dia adalah Berelwi. Selalunya kawasan Punjab di Pakistan ni adalah orang-orang Berelwi. Sana masalah ni banyak juga. Pupuk Qadiani di Punjab juga, Berelwi pun di Punjab. Lepas tu pula kawasan Sind di bawah pula, dia kawasan orang Syiah pula. Benazir Bhutto tu Syiah, mak dia tu orang Iran. Itu sebab suami dia masalah sana sampai kan bunuh. Pernah berlaku Presiden Ziaul Haq tu kena ada dia apa panggil apa, sabotaj apa semua tu. Orang kata Syiah yang sabotaskan, wallahu alam. Jadi benda tu memang tak habis lah. Itu sebab kita kena duduk satu mauqif bersederhana, tidak melampau. Sebab Pakistan ni satu, dia semua benda melampau lah. Tapi tasyadud dia kadang ada kebaikan lah. Macam kami di madrasah, kami mengajar, sistem di Uban kita mengajar, kalau untuk banat kita kena belajar mengajar di belakang tabir. Jadi madrasah kami belakang tabir lah. Kita kena buat madrasah, kelas kita tu ada bilik yang masuk belajar, bilik yang untuk ustaz masuk. Kalau ustazah tak buat untuk ustaz. Macam madrasah saya, macam madrasah di Losong dulu, kami ada 6 orang ustaz. Yang lain ustazah tu ada dalam 15 orang. Tapi sekarang madrasah sekarang saya seorang yang ustaz. Abang Ipah pun tak masuk lagi. Kita baru ada sanawi 3, saya ya. Hak lain semua ustazah. Jadi itu di antara kita ambil di Ubandi punya macam agak tasyadud lah. Kalau sini tak macam tu kot mungkin. Tapi agak tasyadud, tapi daripada aspek yang berbeza lah. Mungkin ada khair, kebaikan yang tertentu yang dia orang buat dan dia orang berpegang dengan disiplin tertentu. Ala kulli hal. Khair. Jadi situ dulu dah. 1.35 dah ni, pukul 11 lebih dah. Jadi apa yang baik daripada Allah, insya-Allah kita akan susun balik lah nanti. Ni sebagai muqaddimah ya. Saya selalu muqaddimah saya caca marbah ya. Tak ikut susun, namun kadang-kadang baca bedak. Tu kadang-kadang nak baca tak baca-baca kau. Kadang buka sikit tak dah baca. Tapi insya-Allah lah lepas pada ni saya cuba tengok balik, ada masa saya nak bagi tempat-tempat tu insya-Allah. Dan kalau ada apa-apa lagi yang boleh kita sama-sama kongsikan, sama-sama dapat kita tu lah. Jadi saya rasa situ dulu dah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat
وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين